Ayat yang ke-9 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Amman sini adalah perkataan ayat ni tabsyir. Ayat nak memberi berita gembira. Bila sini aman sini ada takdir, yakni ahadzal kafir khair. Adakah orang kafir ini bagus, baik? Atau amman huwa qanitun ana al-lail. Orang yang mana dia itu taat dan tunduk patuh. Taat dan tunduk patuh. Taat beribadahnya dia itu ana al-laili pada waktu malam. Pada waktu malam. Sajidan wa qa'imah. Ini sifat solat. Ada sujud, ada berdiri. Yahdharul akhirah. Dia takut akan akhirat. Dia takut akan akhirat. Peristiwa akhirat dia takut semua. Wa yarju rahmata rabbi, dan dia mengharap akan rahmat Allah. Ni orang. Yakni orang yang melakukan solat malam. Bangun solat malam. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Qul katakanlah, adakah sama orang yang tidak tahu yakni hakikatnya tauhid itu dengan orang yang tahu hakikat tauhid dengan orang yang tidak tahu, adakah sama? Jawabnya tak sama. Maka kalau hal situ dengan makna ingkari, maka itu tak perlu ada jawapan tadilah. Iaitu tidak sama. Hal situ dengan makna tidak. Tidak sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui, tidak sama. Dengan ni, dua ni tidak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguhnya yang boleh ambil peringatan ni adalah orang yang ulul albab, orang yang akal fikiran dia itu sangat waras. Orang yang berfikiran yang sangat waras, orang yang sebeginilah boleh mendapat peringatan ayat-ayat tersebut. Jadi sini pun maksudnya adalah solat malam. Yang mana keutamaan tauhid itu, kita nak mengukuhkan tauhid, bangun solat malam. Itu mana dia? Bangun solat malam semata-mata untuk nak mengkuatkan tauhid kita. Sebab tauhid masa ni kita solat seorang diri, maka hubungan kita dengan Allah Ta'ala dekat. Dan dalam solat kita tu mesti kena ada diri, sujud dan berdiri. Dan takut pada hari akhirat, maka minta ampun pada Allah Ta'ala, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Maka mintalah hajat-hajat apa yang kita nak tu. Keperluan apa, kita nak ngadu apa pada Allah Ta'ala, ngadulah pada Allah Ta'ala. Jadi orang yang berkeadaan gini sama? Tak sama. Tak sama. Tak sama orang yang tahu hakikat bagusnya yang Allah Ta'ala nak bagi di akhirat kelak pada dia. Tak ada siapa tahu. Yang mana mereka ni tahunya Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada dia. Maka
Orang yang mengatakan benda sama sepatutnya mereka pun juga turut solat. Turutnya solat malam. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sini targhib, dorongan. Qul ya ibadilladzina amanu. Qul katakanlah ya Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina amanu, yang beriman lagi bertakwa. Yang beriman lagi bertakwa. Tak. Qul ya ibadilladzi, qul ya ibadi, katakanlah ya Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina amanu, orang yang beriman itu, ittaqu rabbakum. Gitu. Ittaqu rabbakum. Hendaklah kamu takwa kepada Rabb kamu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang yang membuatnya ihsan, ikhlasnya dalam ibadah itu, fi hadhihi dunya, dalam dunia ini, di atas dunia ini dia mendapatnya hasanah. Yakni dia dapat hasanah tu dunia akhirat. Buat ihsan di dunia, maka dapat hasanah di dunia dan akhirat. Hasanah sini hasanah dunia dan akhirat, seperti mana yang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka hasanah itu adalah bentuk dunia akhirat. Maka bila sebut satu sini, maksud dia seperti mana yang disebutkan sebelum pada ni lah. Mana mereka itu yang mengihsankan, mengelokkan ibadat mereka itu, membaguskan, mengikhlaskan. Sebab ihsan juga dengan mana ikhlas. Mengikhlaskan ibadah, mentauhidkan ibadah mereka di atas dunia ini, maka Allah Ta'ala akan baginya hasanah kepada dia. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah Ta'ala ni luas, yakni sekiranya adanya halangan-halangan apa-apa, kena ingat bumi Allah Ta'ala tu luas, kamu dihalang di sana, maka pergi ke tempat lain pula. Jadi sininya maknanya, jangan kamu memberi alasan. Jangan kamu memberi alasan tidak mahu kerana tiada tempat. Jangan bagi alasan. Kamu jangan bagi alasan tidak mahu kerana tiada tempat yang elok. Tidak ada tempat yang elok, serta tidak boleh terima mujahadah. Serta tidak boleh terima mujahadah. Tak ada tempat yang elok, elok dia situ maksudnya dia nak yang hak tak ada mujahadah. Semua tempat ni kena ada mujahadah. Mana-mana tempat ni dia adalah mujahadah dia. Mesti kena ada lah yang kita kena perlu mujahadah dalam hidup kita, nak menghidupkan di tempat itu. Kita nak buat kebaikan di tempat itu, manakah mesti kena melalui susah payah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya disempurnakan balasan kebaikan buat orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa adanya sebarang hisab, tanpa adanya sebarang hitungan, yakni tak terputus-putusnya diberi nikmatnya kepada orang yang sabar itu. Jadi sini targhib ila sabar lah. Mana targhib kepada kita, beri anjuran kepada kita supaya sabar. Supaya sabar. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Sini dalil wahyu, dan sini juga syahid yang seperti mana yang kita dah bahas sudah sebelum pada ni pada awal surah Zumar. Itu sinilah pengukuhnya dalam bab tauhid, dalam ibadah serta doa. Qul katakanlah, inni umirtu, sungguhnya aku ni diperintahkan, an a'budah, aku diperintahkan, aku melakukan ibadah, mukhlishan lahuddin, secara tulus ikhlas hanya pada Allah Ta'ala ibadah itu. Hanya pada Allah Ta'ala taat ibadah itu.
Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan diperintahkan kepada aku supaya aku inilah menjadi orang yang mula-mula yang tunduk patuh. Sebelum orang lain tauhid pada Allah Taala, akulah yang mula-mula tauhid. Mana nak ajar orang supaya mentauhidkan Allah Taala, maka kita yang mula-mula kena tauhidnya. Kita yang mula-mula kena tauhid. Sebab tu lawan Dajjal, bapa syirik. Dajjal tu bapa syirik. Allah Taala turunkan juganya bapa tauhid. Siapa dia? Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam sebagai bapa tauhid ketika itu. Menyerang, melawannya Dajjal. Sehingga matinya Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Habis itu, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Qul katakanlah inni akhafu, sungguhnya aku takut, in asaitu rabbi, sekiranya aku durhaka pada Tuhan aku, adzab yaumin azim, aku takutnya akan kenanya azab pada hari yang besarnya, beratnya seksaan ia. Takut dia tu sangatnya dahsyat. Qul katakanlah ya Muhammad, qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Ni ulangnya dakwah. Allah, pada Allah lah a'budu. Bila sebut Allah, sini makna maf'ul bih duduk di depan. Bila maf'ul bih duduk di depan, makna dia sama dengan iyyaka na'budu. Makna dia sama iyyaka na'budu. Iyyaka situ adalah maf'ul duduk di depan. Maka sini pun Allah duduk di depan. Perkataan lafaz Allah duduk di depan memberi makna hasar. Makna hasar situ maknanya pengecualian lah. Hasar ni makna pengecualian. Maknanya sini hanya Allah Ta'ala saja. Hanya Allah Ta'ala sajalah a'budu, aku buat ibadah. Mukhlisan, secara tulus ikhlasnya. Tulus ikhlas ni cara buat tu mesti kena ikhlas. Dan juga ikhlas ini barang tu kena ikhlas. Benda tu, ibadah tu sendiri tu pun kena ikhlas juga. Melaksanakan ibadah tu kena ikhlas, dan ibadah itu pun kena ikhlas. Maknanya melaksanakan itu kena bersih, bersih ataupun kena yang syariat. Ibadah itu sendiri pun kena bersih, iaitu syariat. Makna ibadah itu mesti ibadah yang tauhid. Makna kalau ibadah tu kalau bukan ibadah yang tauhid, contohnya ibadah mencuri lah, kita kata mencuri tapi niatnya ikhlas. Betul ke ikhlas? Dia kata aku mencuri ikhlas kerana Allah Ta'ala lah. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Untuk membantu anak bini aku, untuk membantu keluarga aku. Maka mencuri dia itu adalah perbuatan yang di luar syariat. Maka di luar syariat bukan mukhlis dia panggil. Mana ibadah dia yang dia buat tu bukan ikhlas. Bukan ikhlas. Sebabnya ia itu bukan ibadah yang sebenar. Walaupun niat dia baik. Niat dia baik. Niat saya nak buat kebaikan. Niat baik itu tak menghalalkan apa yang dia nak buat benda tak betul. Tak akan jadinya baik. Sekadar niat saja. Maka kena buatlah. Buat benda ibadah tu yang sebenarlah. Maka bila sebut kata mukhlisan sini, semestinya ibadah itu kena ikhlas. Dan melaksanakannya juga dengan ikhlas. Mana kita pun melaksanakannya dengan tauhid. Dan amalan itu pun juga adalah bentuk amalan tauhid. Maka dengan itulah yang dimaksud di sinilah. A'budu mukhlisan lahu, semata-mata dia dini ibadah aku. Ibadah aku. Dini sini dengan mana? Ibadah aku. Ibadah aku ikhlas hanya pada Allah Ta'ala. Fa'budu ma syi'tum min duni. Ini dipanggil amar li tahdid dipanggil. Amar li tahdid. Perintah untuk mencemuhnya perbuatan. Perintah nak mencemuhnya, nak kata uduh lah. Mana perintah bukan nak suruh buat. Perintah sini nak suruh tak buat. Nak larang buat. Fa'budu ma syi'tum min duni, maka buat ibadahlah.
Yang selain daripada Allah Ta'ala yang kamu kendaki itu, silakanlah. Dah lapar sangat nak buat ibadah syirik itu, silakan. Gilah. Maka sini dipanggil amar li tahdid. Maknanya, la ta'budu ma syi'tum min duni. Janganlah kamu beribadah yang selain pada Allah Ta'ala, yang ikut sedap kamu tu. Jangan buat. Makna dia, jangan buat. Perintah sini dengan makna jangan. Janganlah kamu buat. Qul katakanlah, innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sungguhnya orang-orang yang ruginya hakikat mereka yang mana dia tu rugi hakikat. Hakikat rugi yang sebenarnya, humul ladhina khasiru anfusahum. Situ takdir dia hum lah. Sungguhnya orang yang rugi itu adalah humul ladhina khasiru. Mereka yang mana mereka yang merugikan anfusahum, diri mereka sendiri, wa ahlihim, dan juga ahli keluarga mereka. Dia merugikan ahli keluarga mereka kerana tak dapatnya duduk bersama dalam syurga. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Ala ingatlah, zalika huwal khusranul mubin. Itulah dia kerugian yang nyata. Jadi sinilah dengan maksud rugi dia merugikan diri dia sendiri dan merugikan tak boleh duduk bersama dalam syurga di akhirat. Macam mana nak bersama? Kamu musyrik, yang sana tu mukmin. Musyrik dengan mukmin tak boleh duduk bersama. Habis itu, lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal. Lahum, mereka itu akan dapatnya, min fawqihim, di atas mereka, zulalun minan nar, gumpalan neraka. Wa min tahtihim zulal, dan di bawahnya mereka pula adanya gumpalan juga, gumpalan lapisan. Gumpalan lapisan azab neraka juga. Atas bawahnya mereka itu dibakar. Kan dalam oven kan, atas bawah. Oven tu kan gitu kan, ada atas, ada bawah. Lepas tu putar kan. Mana semua sekali kena. Dipanggil azab yang meliputi. Dzalika yukhawifullah. Dzalika situ dzalikal azab. Itulah azab yukhawifullah. Ya Allah Taala nak bagi takutnya bihi, dengan azabnya itu, ibadahu, terhadap hamba-hambanya. Ya ibadi fattaquni, idkhal ilahi. Maka Allah Ta'ala beritahu, wahai hamba-hambaku, fattaqun, takutlah padaku. Wahai hamba-hambaku sekalian, bila kamu dah dengar dah azab tu, setara itulah azab, maka takutlah, waspadalah akan ancaman aku ini. Waspadalah, takutlah. Aku suruh bagi takut pada kamu tu, kena takutlah. Kena takutlah kamu. Walladina jatanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra fabashshiril ibad. Walladina jatanabu at-taghut, dan orang yang menjauh perkara taghut. Taghut sini adalah ma'budat. Al-ma'budata min dunillah. Sembahan-sembahan yang selain Allah Ta'ala. Itu makna taghut. Dalilnya ayat selepas itulah. Taghut ay ya'buduha, yang mereka itu semuanya. Taghut juga boleh dengan makna syaitan. Mereka itu adalah orang-orang yang menjauhkan syaitan. Menjauh diri dari mereka daripada syaitan. Ay ya'buduha, yang mana mereka itu nak sembah syaitan. Mana jauh diri mereka menyembah syaitan. An situ dengan mana tafsir. Menjauhkan diri mereka menyembah syaitan, menyembah taghut, menyembah ma'budat batil itu. Wa anabu ila Allahi, dan mereka itu kembali pada Allah Ta'ala, yakni bitaubati wa ta'ah, dengan taubat dan ketaatan. Wa anabu ila Allah sini kembali pada Allah Ta'ala bitaubati wa ta'ah, dengan taubat dan taat. Lahumul busyra, untuk mereka-nya bolehnya berita gembira selepas pada mati, yang mereka itu akan dapat. Fabashshir ibad, maka bagilah berita gembira
ibadi kepada hamba-hambaku supaya mereka itu jadi bergembira sekali. Mentauhidkan Allah Ta'ala walaupun mendapat mujahadah kesukaran dalam nak melaksanakan tauhid, tapi kena rasa gembira dengan nikmat yang Allah Ta'ala akan bagi di akhirat kelak. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang ni mereka itu adalah orang-orang yang yastami'una, usaha untuk dengar. Yastami'una ni usaha untuk dengar, dia mustami'. Mustami' ni mana usaha untuk dengar walaupun tidak secara langsung, tapi nak dengar juga. Sama ada dengar secara langsung ataupun dengar secara tidak langsung. Orang kita panggil live ataupun rakaman. Live ataupun rakaman. Jadi panggil mustami'. Berbeza dengan sami'. Sami' ni dengar direct, dengan live dia panggil sami'. Mustami' ni makna dia lebih luas lagi, iaitu sama ada dengar direct ataupun dengar tu dengan bentuk rakaman ataupun selepas pada tu, mana adanya usaha-usaha yang selepas pada tu supaya sampainya pendengaran kepada dia. Maka itu dia panggil mustami'. Jadi yastami'una al-qaul, yang mana dia usaha untuk dengar juga Al-Quran. Ikut mana sekalipun, ikut cara apa sekalipun biar dia dapat ilmu. Tak kira lah rakaman audio ke, video ke, live ke, mari sendiri ke, tak kira lah, asal dapat ilmu je, asal dapat Al-Quran je. Allah Ta'ala naknya gitu. Al-Qaul situ adalah Al-Quran. Al-Qaul situ adalah Al-Quran. Fayattabi'una ahsanah. Lalu mereka itu pilih yang lebih baik. Pilih yang lebih baik. Pilih yang lebih baik. Bila ada yang perkataan yang lebih baik, ada ulama dia kata al-qaul situ adalah Al-Quran. Ada setengah pula kata al-qaul itu semua perkataan. Tak kira kata yang betul ataupun tak betul. Qaul situ adalah semua perkataan, sama ada perkataan yang betul ataupun tidak betul. Fayattabi'una ahsana, maka mereka ikut yang paling bagus. Yang paling bagus itu adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran pula yang sini pula, mana mereka ini dengar semua yang daripada Al-Quran, maka mereka itu akan ikutnya Al-Quran. Kerana dia tahunya bila dia dengar Al-Quran, Al-Quran itulah ahsanah pun boleh juga. Kita nak terjemah gitu. Jadi, hujung jatuh dia adalah perkataan Al-Qaul tadi. Qaul situ apakah maksudnya? Kalau qaul situ dengan makna Al-Quran, maka itu kita terjemahnya tadi, maka mereka itu ikut ahsanah, yang baiknya ia itu, iaitu Al-Quran lah. Yang terbaiknya ia, ilmu yang dia dengar yang terbaik itu, maka Al-Quran. Al-Quran. Satu lagi, Al-Qaul itu mana semua sekali. Dia dengar Al-Quran, orang kata benda tak betul ke, orang ajar benda sesat ke, dia dengar semua sekali. Dengar situ bukan dengar dia nak ikut. Dengar tu dia nak tahu apa yang benar, apa yang salah. Maka dia akan dengar, dia akan jumpanya yang ahsanah, yang paling bagus dia. Yang paling bagus dia tak ada yang lain melainkan Al-Quran. Yang paling bagus dia adalah Al-Quran. Dan satu lagi mana? Al-Quran. Dia dengar Al-Quran yang disampaikan oleh seseorang dengan menghuraikan tafsir dia, terjemahan dia, apa semua sekali. Kemudian mungkin adanya perkara-perkara yang keliru daripada ucapan seseorang. Yang bukan daripada perkataan yang ori sebenarnya Al-Quran itu. Yang mana dia boleh tahunya berita itu melalui ilmu pula. Dengan adanya ilmu lain pula. Maka yang terbaik yang dia boleh dengar daripada orang itu untuk dia amalkan. Maka contohnya seperti orang yang mengajar Quran tu kadang-kadang dia mengeluarkan hukum. Contohnya hukum ini adalah wajib, hukum ini adalah sunat, hukum ini adalah haram ke, ini adalah halal ke, ada terkeluar benda-benda tu. Maka dia akan pilihnya pendapat yang dikemukakan oleh orang yang menyampaikan itu dengan yang terbaik saja. Yang terbaik saja yang daripada orang itu yang dia terima pakai. Maka janganlah dia pilih pendapat-pendapat yang kurang baik. Mana yang pendapat-pendapat kedua lah biasanya. Pendapat yang lemah, tak kuat dari segi sandaran hukum. Habis itu, ulaikal ladina, mereka-mereka itu yang beralamat sedemikian, alladina hadahumullah, yang Allah Ta'ala bagi hidayah taufik kepada dia. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah
golongan yang bijak pandai, yang berfikiran waras. Afaman haqqa alaihi kalimatul adabi afa'atatu kiduma finnar. Apakah haqqa alaihim kalimatul adab, sudah menjadi kemestian ke atasnya kalimah azab Allah Ta'ala ke atas orang itu. Dan yang selain daripada mereka, dan yang selain pada mereka itu, afa'atatu kiduma finnar, maka apakah kamu itu dapat menyelamatkan seseorang itu dalam neraka? Apakah kamu itu dapat menyelamatkan seseorang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka? Yakni, apakah seseorang yang mana Allah Ta'ala sudah tetap dah kalimah azab kepadanya, kalimah azab untuknya, yang mana dia itu pastinya akan disumbat masuk dalam neraka selama-lamanya. Maka kamu yang Muhammad ada kuasa kau nak selamat orang ni dalam neraka? Kamu nak bagi syafaat kepada dia ni, kamu ada kuasa? Gitu. Yang ni, apakah orang yang sebegininya keadaan dia sama dengan orang yang ahli tauhid? Yang mana orang ahli tauhid itu Allah Ta'ala memberi jaminan mereka itu mendapatnya syafaat. Mereka mendapat syafaat. Manakala orang yang syirik, yang tidak sama sekali yang akan mendapat syafaat. Habis itu, mana sini ayat takhwif ukhrawi dalam masa sama menafikan syafaat qahriyah. Menafikan syafaat qahriyah, bentuk menafikan syafaat, bolehnya memberi syafaat, Nabi itu boleh bagi syafaat secara desakan. Qahriyah mana bentuk mendesak Allah. Lakin alladhina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtiha al-anhar wa'ada Allah la yukhlifullahu al-mi'ad. Akan tetapinya orang yang bertakwa, orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala ini, yang bertakwa pada Rabb mereka, lahu mereka itu akan dapatnya ghurafun. Ghurafun di sini, mereka itu akan mendapatnya bilik-bilik. Bilik-bilik min fawqiha, di atas dia. Di atasnya. Di atasnya tu ada bilik. Di sebelah atasnya dia, min fawqiha ghurafun, adanya bilik. Mabniyah yang terbina. Mabniyah sini mana yang terbina, maknanya sini bilik-bilik yang banyak. Bilik-bilik dia yang dia akan dapat tu bertingkat-tingkat. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir daripada bawahnya sungai-sungai itu, bawahnya mahligai-mahligai, bawahnya syurga dia itu adalah air-air sungai. Wa'adallah, bentuk janji Allah Ta'ala, la yukhlifullahu al-mi'ad, yang mana janji Allah Ta'ala itu sama sekali Allah Ta'ala tidak akan memungkiri janji yang Allah Ta'ala sudah tetapkan. Habislah situ. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.